Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penonton yang sedang menyaksikan podcast antara kita, macam biasa dengan Ustazah Asma Hussein. Ustazah, sihat ke? Nampak macam sebelum ni sibuk-sibuk. Jadi macam mana tu? Sihat ke? Alhamdulillah, saya sungguh rasa ceria dan gembira sebab baru-baru ni baru je selesai satu webinar. Selalu itu webinar One Step Closer, yang mana kat situ kita hasilkan satu modul yang saya rasa sangat bermanfaat untuk saya pun, yang mana kita boleh guna sebelum dan juga semasa berkahwin. Dan saya kata modul tu kena simpan tau. Sebab dia saya dan juga Haji Azizi Ali tentang kewangan, saya tentang 6 modul shortcut everlasting lah. Dia kena kalau boleh revise semua 3 tahun sekali guna balik modul tu. Jangan buang-buang. Okey Ustazah, sekarang kita kan dah nak masuk tahun baru dah. Lagi berapa, kita boleh kira lah, lagi berapa hari je nak masuk tahun baru ni. Jadi planning kita untuk yang next program ni berkaitan tentang apa Ustazah? Okay, memandangkan kita dah masuk tahun baru 2024, kita nak lebih ramai lagi menjumpai bahagia masing-masing. Dan kita nampak kita punya follower banyak, masih lagi isu berkaitan dengan ta'aruf. Jadi kita buat kali ini ibarat ta'aruf 2.0 lah, ta'aruf berkesan. Tapi kali ini kita tampilkan Datuk Fadilah Kamsah sekali lagi, yang mana memang orang tunggu-tunggu. Beliau akan bercerita tentang macam mana karakter orang dan macam mana kita nak ta'aruf secara berkesan bila kita kenal karakter dia. Saya pula saya akan cerita langkah demi langkah macam mana nak ta'aruf dengan cara yang betul. Tak nak hipokrit semua, tak nak. Macam tu. Kalau macam saya pun, kalau nak ta'aruf dengan seseorang lelaki tu pun, kita kena check dulu personality dia Ustazah. Betul tak? Supaya tak kita tahu dah langkah yang betul. Tak boleh lah main rendah. Nanti takut kena reject awal pula. Kita kena ada ilmu sebelum tu. Betul tak Ustazah? So daftarlah segera. Lagipun harga kali ni, kalau bulan Disember 50% kan kita diskaun RM25 sahaja. Tapi bulan 1 dah jadi harga lain. Kalau tak harga dia 50. Susah nak cari webinar yang berkaitan dengan keluarga ta'aruf dengan harga yang sangat berpatutan. Okey lah Ustazah, saya macam ada satu persoalan nak tanya. Sebab kan baru-baru ni ada isu yang berlaku di kalangan influencer. Kan sekarang ni kan ramai yang bila buka je sosial media, buka aja phone, mesti akan nampak banyak sangat isu kekeluargaan di kalangan influencer, artis semua lah. Jadi ada satu cerita yang menarik perhatian saya, yang saya nak Ustazah ulas dan kongsikan tentang isu taklid. Kan ada baru-baru ni ada yang buat lafaz taklid. Ada seorang influencer ni, dia buat lafaz taklid kepada suami dia. Kalau ada perasaan suka pada seseorang, rasa suka ke rasa bernafsu ke, macam curang lebih tepat, maka jatuh talak 3. Jadi apa pandangan tentang isu taklid macam ni? First, ada beberapa isu dalam peristiwa ni. Sebenarnya yang lafazkan, kalau misalnya saya curang, lelaki tu, sebab lafaz taklid ni kena lelaki tau. Jadi maknanya dia kata kalau saya curang maka jatuh talak 3. Berani dia buat lafaz begini. Tapi kes ni viral lah. So nombor 1 saya nak ulas lafaz taklid ni apa. Lafaz taklid ni adalah proses pembubaran perkahwinan, tetapi kita bukan kata saya ceraikan awak, bukan macam tu. Tapi kalau orang tu buat sesuatu yang tidak diingini ataupun melanggar lafaz dia, baru jatuh talak. Contohnya lah, kalau keluar daripada rumah ini, jatuh talak 1 contohnya. Maknanya kalau keluar je lah baru jatuh. Kalau tak keluar, tak jatuh. Maknanya dia bukan kata nak cerai terus, tapi sekiranya sesuatu peraturan tu dilanggari, itu cerai taklid. Bergantung kepada sesuatu keadaan lah. Curang pula kita kena faham juga selalu apa maksud curang ni. Curang kita faham ni Ustazah, kalau ada affair dengan kawan kerja, kawan itu dikira curang. Curang ni sebenarnya macam mana? Kalau dia kahwin kira curang ke? Contohnya dia kahwin 2, adakah dia dikira curang? Kan? Sebab kahwin 2 ni pun benda yang harus, betul tak? Okey, curang ni saya buka lah beberapa jurnal dan lain-lain. Curang ni dia adalah perbuatan yang buat secara rahsia, bukan dengan pasangan, dengan tujuan maksud cinta ataupun seksual. Itu curang maksudnya. Maknanya benda tu haram lah. Ada pula unsur-unsur seksual di belakang, di luar pasangan yang sudah berkahwin. Maknanya bukan dengan pasangan yang sah. Dan buat pula kat belakang secara diam dan rahsia. Itu namanya curang. Tapi kalau katalah orang ni
Dia contohnya pergi kahwin satu lagi. Itu kahwin. Itu bukan curang. Dia buat dengan peraturan. Cuma sebelum dia kahwin tu dia buat apa? Pergi tidur sekali ke? Pergi jalan dating dengan benda acara haram ke? Itu yang curang. Tapi kalau dah kahwin, itu diterima oleh Islam. Cuma yang curang tu mu tanggung lah sendiri. Mudah je saya ni. Saya pun takut bila mu tanggung lah sendiri. Zada, tadi pasal tapik tu dia macam kita letak syarat. Jadi adakah semua benda kita boleh letak syarat? Contohnya kalau awak bercakap dengan perempuan lain, kita tak nak, kita macam ni lah, perempuan kan penuh dengan emosi. Jadi apa je perkara yang kita boleh letakkan dalam senarai tu yang dibolehkan menurut syariat? Taklik tu apa dia je? Okey. Dia maksudnya gini, bila kita taklik, kita nak taklikkan dengan sesuatu perbuatan. Betul tak Kalau di Malaysia ni kita tengok taklik ni ada dua. Satu taklik yang biasa, apa-apa saja yang kita kata kaitkan dengan perbuatan tu, kalau kata perbuatan tu haram, kan? Tapi dengan tujuan untuk menjaga daripada mudarat. Contohnya kalau saya berzina, jatuh, maknanya dia nak jaga diri dia. Tu tak apa, kena tengok tujuan lah. Okey. Tetapi kalau saya nak fahamkan taklik ni ada dua tadi. Pertama taklik biasa. Macam tadi lah dalam kes, kalau saya curang, jatuh talak 3. Kalau awak keluar balik rumah mak awak sampai je kat tangga, jatuh talak 1. Macam tu kan. Kalau awak ni keluar dengan kawan awak pergi kelab malam gini contohnya kan, nampak macam tak elok lah pergi kelab malam. Tapi dia taklikkan dengan jatuh talak contohnya kan. Sebab dia nak protect orang tu lah contohnya kan. So tu taklik biasa. Tapi di Malaysia kita ada taklik yang rasmi. Ada. Bila kita akad nikah dalam mana-mana enakmen negeri, memang kita kena sebut lah sekiranya tinggalkan lebih 4 bulan. Tengok negeri ni ucap dan kabul tu ada macam awak tengok ikut negeri-negeri. Dia berbeza-beza ikut negeri, tapi lafaznya lebih kurang lah. Kalau tinggalkan, kalau mencederotkan, kalau tak bagi nafkah selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, tengok ikut negeri, maka boleh jatuh talak. Talak 1 lah. Tu dipanggil talak rasmi dan ada dalam undang-undang kita. Negara lain tak ada. Di Malaysia kita inovasikan perkara ni masuk dalam akad nikah tu. Sebab apa? Sebab nak protect kedua-dua belah pihak, especially wanita. Macam tu. Kalau yang talak yang biasa tu, yang di luar rasmi tu, itu dikira juga? Dia asal hukum talak ni makruh. Sebab kan asal hukum talak makruh, tetapi dia jadi wajib bila benda tu mudarat. Contohnya kalau meneruskan perkahwinan, mencederakan, memudaratkan nyawa, ketika itu jatuh wajib. Dia hukum kahwin ke hukum talak ni, dia depend kepada situasi. Balik semula kepada 5 hukum asal. Sama ada wajib ke, harus ke, makruh ke, tengok pada situasi. Okey. Cuma persoalannya adalah kalau misalnya dalam kes yang tadi, influencer tadi, jatuh tak talak dia tadi? Ramai dah saya baca komen, selalu ada kata macam ni, jatuh talak terus, maka tak boleh lah, tak boleh sekali. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu, bila berlaku taklik, contohnya dalam kes tu didapati suami dia ni dah curang, betul tak? Dia tak boleh kata sekarang dah jatuh talak, tak boleh. Dia kena pergi ke mahkamah. Mahkamah dia ada peraturan dia, mesti membuat siasatan dan mengesahkan perceraian. Sebab tu dia panggil pengesahan perceraian. Jadi dia kena sahkan dulu betul ke tak jatuh talak. Jadi dia akan buat siasatan, sekiranya jatuh talak maka akan keluarlah undang-undang dan peraturannya, jatuh talak sekian-sekian, macam mana dia punya komplikasi dan lain-lain. Jadi tak boleh suka-suka hati. Sebab ramai saya jumpa macam ni, suami dia tak balik lebih daripada 6 bulan. Ustazah, saya dah cerai dah talak 1, saya dah janda, dia kata. Saya dah habis edah. Dia sendiri yang decide. You tak boleh decide, awak kena pergi mahkamah. Dan kalau kata tak pergi mahkamah, boleh tak? Sebabnya dia redha, walaupun suami tinggal 6 bulan pun dia redha. Tu tak jatuh. So apa-apa you pergi ke mahkamah, dapatkan pengesahan perceraian. Jangan buat undang-undang sendiri. Tiba-tiba masih isteri orang, duduk cari bakal suami yang lain. Tak layak tu. Macam tadi. Jadi perempuan pun kena bijak, jangan nak memandai-mandai. Yes. Kita kena ikut undang-undang lah. Ikut undang-undang. Okey. Sekarang ni kan isu ni isu hangat juga ni, berkahwin di Thailand. Kahwin sepadan. Kahwin sepadan. Jadinya kan sekarang ada isu-isu yang hangat lah sekarang yang kita nampak kan. Sekarang ni semua orang tahu. Jadi apa pandangan Ustazah tentang fenomena kahwin di seberang sana? Okey. Boleh ke ataupun jadi takutlah ramai yang nak buat macam ni? Okey. Macam mana Ustazah?
Okey, kahwin sempadan ni dia berlaku apabila nombor satu, wali tidak mengizinkan, betul tak? Jadi dia pun kahwin lari lah orang panggil. Ataupun yang kedua, takut nak bagi tahu isteri bila nak poligami, betul tak? Ataupun yang ketiga, melibatkan dokumen tak lengkap, macam dia kahwin dengan bukan warga negara. Jadi banyak masalah lah. So itu biasanya orang kahwin di sempadan. Boleh jadi ke kalau tak cukup nafkah ke, tapi nak juga kahwin, boleh ke? Sebab itu bila nak poligami dia ada undang-undang dia. Dia bukan syarat dia minta izin isteri, bukan. Tetapi syaratnya ialah kena minta izin mahkamah. Dan kalau dekat mahkamah ni dia ada peraturan-peraturan dia siap dah. Dia 4 benda yang kita kena jaga-jagalah. Apabila kita nak berpoligami. Saya bacakan sikit apa maksud 4 tu. 4 tu boleh buka lah dalam mana-mana enakmen negeri ataupun akta undang-undang negeri. Dia kata perkahwinan tu patut dan perlu. Contoh isteri uzur, tak dapat mungkin zuriat dan lain-lain. Jadi patut dan perlu tu mahkamah akan tengok. Patut dia ni sihat walafiat. Dia tengok penyakit. Macam mana nak poligami? Tuan pun penyakit, betul tak? Yang kedua pula, pemohon tu kena kemampuan ikut syarat. Maknanya dari sudut nafkah dia mampulah. Jadi yang ketiga pula, kena boleh bagi layanan yang sama lah. Adil orang kata. Tapi tengok memang tak boleh adil. Mana layanan tu tak boleh sempurna. Kok mana pun akan lebih yang ni. Itu hakim akan tengok. Yang keempat, ada tak perkahwinan tu menyebabkan daurah syar'i? Kalau ada mudarat kesan perkahwinan tu, mahkamah berhak menolak. Dan salah satu daripada prosedurnya, mahkamah akan bagi tahu maklum isteri yang pertama tu, yelah nak tengok benda ni. So awak, bila awak ikut yang ni, kalau settle tak ada masalah. Cuma kadang-kadang dia bukan masalah dengan undang, masalah sakut tu. Takut apa dia, sebab bila tahu kan dah jadi perang dunia ketiga. Tapi saya rasa bila pilih cara kahwin ketahayaan tanpa nak beritahu isi, lebih banyak konflik yang akan berlaku. Yes, sebab pengalaman saya kan buat bidang ni. PhD saya pun tentang undang-undang keluarga. Banyak isu macam kadang-kadang bila dia balik sini semula, satu, bila dia kahwin kat sana, dia tak kahwin di pejabat agama, kena guna sindiket. Bila kena sindiket, tak tahu wali macam mana, semua banyak benda. Dan kadang-kadang terpaksa difarokkan, dipisahkan. Sebab sanksi dari sudut sah ke tak sah kahwin tu. Kalau dia pergi pejabat agama sana, ada surat, tu lebih mudah. Tapi walaupun ada surat, ramai juga yang balik ke Malaysia, dia tak buat urusan pendaftaran. Dan bila buat urusan pendaftaran, dia marah pula. Apa ni, kau dah kahwin menyusahkan. Saya kata, kau mula dengan cara haram, asyik lah kau nak marah kita pula bila kita nak halalkan. Memanglah prosedur dia tu adalah prosedur-prosedur khas, betul tak? Tapi ada yang tak nak daftar langsung sebab dia tak nak orang tahu. Bila berlaku masalah seperti beranak, bila bercerai pula, jadi macam mana tu? Isteri tu tidak diprotek. Lepas tu, apakah hak wali ketika itu? Pandai-pandai yang menikah di sepadan pula. So banyaklah isu-isu yang terbabit. Akhirnya saya tidak menyarankan influencer nak war-warkan. Saya nak pergi kahwin sepadan, tak payah. Kalau perlu pun settle lah dengan cara yang baik. Jangan sampai benda tu jadi budaya dan kita yang settle masalah. Kita jumpa macam-macam kes jadi pening. Macam tu. Sebut pasal influencer tadi kan Ustazah kan. Influencer ni kita panggil dalam bahasa Melayu berpengaruh lah. Jadi kita tengok sekarang ni ramai yang suka buat konten sweet antara suami dan isteri. Bagi hadiah bila birthday, anniversary, seolah-olah terpaling bahagia lah. Semua terpaling lah macam tu kan. Jadi saya sebagai sudut pandang sebagai seorang influencer dan juga ustazah, perlu ke tidak untuk kita berkongsi? Tapi ada juga yang kemesraan. Sebab ada yang kata ini kan tentang kenangan, ini kan tentang kebahagiaan kami. Dia just fikir diri dia saja, tapi lupa nak fikir sudut lain. Macam mana Ustazah? Nombor satu, influencer ni pendakwah. Apa yang awak buat, orang akan ikut. Kalau awak ajak orang terjun lubang, orang akan terjun lubang. Kalau awak ajak orang macam yang siapa Ali Sata buat sekarang ni, gerak subuh berjemaah sekarang kan, subuh macam Jumaat, semua orang ikut, dia pun dapat pahala. So pempengaruh. Kalau awak saja nak share, tapi dosa pahala tu awak akan tanggung juga apabila follower awak ngikut. Tu yang bahaya. Ada juga hadis mengatakan begitu. Ayat Quran, kabura maqtan indallah. Awak buat apa yang awak tak buat apa yang awak kata, maka besarlah kemarahan Allah bagi orang yang seperti inilah. Yang kedua, bila kita jadi pempengaruh, kita niat sebab apa kita update, kita share dengan orang. Kalau niat contohnya kita nak ajar orang tentang ini yang dikatakan cara hidup melayan suami isteri yang baik,
Tapi kita tunjuk sekadar untuk kita dakwah kat orang. Tapi kalau you update everything, sampai bilik tidur pun nak update, sampai orang kata kat hospital pun nak update everything. Jadi benda tu sebenarnya awak nak berkongsi ke, awak nak mendidik ke apa? Kadang saya tengok ada juga influencer yang kita lihat dekat sosial media, orang yang berilmu dan beragama, tapi kita tengok mereka juga turut buat perkara yang sama. Okey. Ni macam saya pun ada juga share apa yang sebabkan ustaz, betul tak? Tetapi bila kita ada team, kita berfikir dengan team, benda ni patut ke tak patut? Apa kesan dia? Tapi kalau kita just update tanpa berfikir, kadang-kadang kesan dia kita nampak okey, tapi dia memberi mudarat di belakang hari. Sebab tu bila jadi influencer, awak ni dia tak boleh seorang-seorang. Dia kena ada orang yang tolong bantu dan decide juga, dan orang yang boleh memberi peringatan. Sebab memanglah agama tu agama, tetapi ujian orang ni tak sama. Kalau influencer, ujian dia dalam bentuk tu lah. Bentuk apa yang dia kata, ujian orang kata famous, benda-benda macam tu. Sebab saya dah lalu benda tu. Sebab tu lah saya dah rasa, betul tak? Kalau benda tu tersalah, kita kena undur cepat-cepat. Tak adalah kata tak tersalah langsung, ada juga tersalah. Dan berhati-hatilah bila awak nak share sesuatu, betulkan niat, sebab takutlah sekali makan diri. Bagi saya kalau nak share macam kebahagiaan, contoh kita sambut anniversary kita Afriq, itu tak ada masalah. Yang menjadi masalah ni bila kita record yang kita berpeluk. Cium, walaupun batasan tu batasan. Batasan tu tetap dijaga lah. Kan saya suami isteri, kau saya lah saya nak bercium. Ya, dah mau bercium lah seorang yang bercium depan orang. Tapi siapa? Betul tak? Macam dia seorang ada untuk lelaki. Jadi momen yang sweet yang ada di bilik tidur tu tak wajar lah untuk kita tayangkan dekat sosial media. Sebab yang tengok tu ada budak-budak, dia tak kahwin lagi, kesian kat dia, terus pergi planet lain. Planet lain tu di mana sekarang? Sebab dia tak ada planet kita, pergi planet lain, kesian dia melaju. Okey. Baiklah, saya rasa itu saja setakat ni episod kita pada kali ni tentang perkahwinan, tentang isu tabligh. Banyak ya hari ni kita dapat. Jadi untuk next episode, untuk next podcast, kita akan ada isu yang lebih menarik tentang poligami. Okey, nantikan untuk next episode podcast antara kita. Podcast antara kita.